TV KPM. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan litulab wal muallimin, wa syukran aidan li idha'atil Didik TV, wa ahlan wa sahlan wa marhaban ikum ila barnamij Sukses SPM 2021. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, dalam Sukses SPM 2021. Al-yawm sanata'allamul maddah at-turath al-lughat al-arabiyyah. Hari ini kita akan mempelajari turas bahasa Arab. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Qabla an nabda, hayya nanzuru ila syakhsiyah duyufuna al-yawm. Sebelum kita mulakan, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Marhaba, kita bawakan kepada anda ke studio Guru Panitia Turath Bahasa Arab Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut Terengganu, Ustaz Kacak, iaitu Al-Fadil Ustaz Badruzzaman bin Hassan. Kaifahal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Manjada wajada. Aywa. Masya Allah. Syukran jazilan Ustaz kerana datang ke sini pada hari ini bersama dengan kita untuk sama-sama kita tadah ilmu dengan Ustaz mempelajari subjek turath bahasa Arab. Lakin Ustaz, mal mawdu' alladhi sanadrusu al-yawm Ustaz? طيب موضوعنا في هذا المساء المبارك إن شاء الله سندرس جوازم المضارع وعلامة الجزم إن شاء الله. Okey, kita nak belajar alamat jazam. Betul Ustaz? Betul. Wa qabla an nabda, sebelum kita nak mulakan, apa kata Ustaz, kita buat SOP terlebih dahulu. Boleh. Tafadhal ya Ustaz. Okey. Hal huwa topik kita pada hari ini, apa specialnya Ustaz? Masya Allah, topik kita pada hari ini sangat menarik. Alamatul jazmi ni, kalau sebelum ni kita belajar tentang alamatul rafa', alamatul nasab dan alamatul khafdi, tapi topik kita hari ini iaitu alamatul jazmi. Dia special sebab topik ini hanya khas pada fi'il sahaja, untuk kata kerja sahaja. Berbeza dengan tajuk-tajuk yang sebelum ni, kita belajar dia berkenaan dengan kata nama ataupun isim dan fi'il sekali. Cantik. Jadi special topik kita pada hari ini, dan kita nak persilakan murid-murid kita Ustaz, boleh, untuk bersama dengan kita pada hari ini. Hayya bina. Assalamualaikum semua. Kaifahalukum jami'an? Okey Ustaz, tengok muka-muka anak murid kita semua ceria-ceria belaka dan tak sabar nak memulakan kelas kita pada hari ini. Wa qabla an nabda, kita nak berkenalan dengan murid-murid pada hari ini. Kita nak mulakan dengan Batrisha. Mungkin araf nafsaki wa boleh tahu apakah cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Batrisha binti Wan Khairuddin. Saya merupakan pelajar daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut, dan saya juga merupakan pelajar syahadat mulia. Okey. Cita-cita awak nak jadi apa ni? Saya ingin menjadi doktor. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Syahidatul Sumayyah. Tafadhali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidatul Sumayah binti Muhammad Fadil. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pensyarah, insya-Allah. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Al-Fatih. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Al-Fatih Aqili bin Abdul Rahman. Cita-cita saya ingin menjadi engineer. Masya Allah. Seterusnya, kita nak berkenalan dengan Mukri. Dipersilakan Mukri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukri Syamil Aiman bin Mazdi Amram. Saya merupakan pelajar Syahadah Al-Ulia di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Masya Allah. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Imran. Tafadhal ya Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Zakwan bin Ismail, pelajar Syahadah Al-Ulia dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer. Masya Allah. Okey, dan akhir sekali kita nak berkenalan dengan Minha. Dipersilakan Minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minha Barakah binti Cik Zahari. InsyaAllah saya ingin menjadi seorang dentist. Okey, baik Ustaz. Kita doakan murid-murid kita ni mencapai cita-cita mereka. Tapi apa-apa pun Ustaz, kita kena pastikan kita belajar bersungguh-sungguh. Dan murid-murid kita dah bersedia ke belum? Kalau belum bersedia, sediakan buku atas meja, pensel atas meja, buku nota atas meja. Kita berehat seketika Ustaz. Kembali selepas ini, Ibku Ma'ana fi Barnami Sukses SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij sukses SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Al-yawm sanata'alamul maddah at-turath al-lughatul arabiyyah. في الموضوعنا اليوم علامة الجزم ومعنا في استوديو بعض أصدقاء الذي سوف تكون معنا وقبل أن نبدأ sebelum kita nak mulakan tadi Ustaz ada sebut ini special topik kita pada hari ini dan kita nak tanya pandangan murid-murid Ustaz tentang topik kita pada hari ini. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Baik, kita nak tanya first kali kepada Sayyidatul Sumayyah, apakah pandangan anda tentang topik kita pada hari ini? Silakan. Pada pandangan saya, tajuk ini amatlah menarik sebab kita boleh menambah banyak ilmu dan banyak lagi. Masya Allah. Okey, dan seterusnya kita nak tanya pula dengan Imran. Tafadhal Imran. Bagi pendapat saya, tajuk pada hari ini sangat menarik sebab kita boleh belajar tentang cara-cara i'rab jazam. Okey, cara i'rab jazam. Dan seterusnya kita nak tanya dengan Minha. Apa pandangan awak tentang topik hari ini? Pada pandangan saya, tajuk ni menarik kerana kita boleh mengetahui macam mana nak bariskan sesuatu perkataan tu dengan adanya huruf jazam. Baik, macam mana kita nak bariskan bila mana huruf jazam. Betul Ustaz? Baik, rasanya tanpa buang masa lagi murid-murid kita pun dah bersedia untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Jom Ustaz, kita mulakan kelas kita hari ini. Boleh? Tafadhal ya Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina al-fadil, akh Aiman, tullabi wa talibati, wa lan ansa al-musyahidin al-kiram, khallu fi buyutikum wa tabi'una fil barnamij Success SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. InsyaAllah في هذا المساء المبارك سندرس علم النحو تحت الموضوع الجوازم وعلامة الجزم. Okay. Sebenarnya di sini adalah dua tajuk yang dirangkumkan sekali kerana ada keterikatan antara dua-duanya insya-Allah. Baik. قبل أن نبدأ أو ندخل إلى درسنا في هذا المساء أحب أن أوضح لكم ما هي الغاية التي وضحتها وزارة التربية والتعليم لهذه المادة. أولا هناك غايتان. الغاية الأولى نحن نريد أن نحقق ملكة الطلبة في علم النحو والصرف كي يدرسون علم النحو والصرف درسا عميقا إن شاء الله. وثانيا نريد أن نرى طلبتنا في المدارس هم يستطيعون أن يتوصلون فيما بينهم
باستخدام اللغة العربية الفصحى لأنهم يعرفون القواعد جيدا إن شاء الله. Dapat menggunakan bahasa Arab tu pada kehidupan seharian kita lah Ustaz kan? Betul إن شاء الله. Masya-Allah. طيب موضوعنا في هذا اليوم الجوازم وعلامة الجزم. Okey. Jawazim iaitu ataupun setengah orang sebut sebagai adawatul jazmi dan juga alamata al-jazmi. Okey, alamata al-jazmi. طيب. Hunaka ahdaf. Ini adalah objektif yang selepas daripada kelas kita daripada hari ini, kita nak pelajar-pelajar dan juga penonton dapat 4 benda ni. طيب. Al-ula نحن نريد قراءة متن باب الجوازم وعلامتي الجزم قراءة صحيحة. InsyaAllah kita boleh membaca matan babul jawazim dan alamat jazam ni dengan betul. Yang kedua, tahlilul jawazim fil jumal. Lepas belajar hari ni kita boleh menganalisis dalam ayat tu mana satu alamatul jazmi ataupun jawazim. Dan objektif kita yang ketiga, tawdihu alamatai al-jazmi lil i'rab. Kita boleh menjelaskan alamat jazam untuk i'rab. Dan yang terakhir, inilah hadaf kita yang paling akbar. Kita nak supaya kita boleh mampu tengok kalimah tu yang majzum, kita boleh i'rab dengan i'rab yang tepat dan sempurna insya-Allah. Okey. Maknanya bila kita habis belajar topik ni Ustaz, mudahlah untuk kita i'rab Ustaz. Insya-Allah. Hari ni fokus pada majzum, boleh i'rab majzum lepas ni insya-Allah. Baik. Persoalannya as-soal, limadha yakunu al-fi'lu majzuman? Yani ma huwa as-sabab allati tusabbibu al-fi'la yakunu majzuman? Apa sebab dia? Okey. Sebab kita tahu fi'il mudhari' ni, majzum ni khas hanya untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia hanya akan jadi majzum sekiranya dakhala alaihi jazimun. Ada di depan dia jazim ataupun kita panggil sebagai adawatul jazmi. Kalau tak ada adawatul jazmi ni, fi'il mudhari' akan kekal dengan marfu'nya. Okey. Jadi hari ni dia ada dua benda yang berbeza. Satunya jazim, benda yang menjazamkan fi'il mudhari' itu, dan yang kedua alamatul jazmi. Bila fi'il mudhari' itu dah jadi majzum, kita nak letak alamat yang mana untuk fi'il mudhari' itu. Itu yang akan kita tengok pada hari ini insya-Allah. Baik, al-an nantaqilu ila matni babi jawazimil mudhari'. Okey, kita masuk pada bab yang menyatakan jawazimul mudhari'. Baik, uridu ay talibah atau talib liyaqra hadzal matan insya-Allah. Okay, siapa nak cuba untuk baca matan ni? Silakan. Siapa nak mulakan gelanggang ni? Kita nak minta Mukri, boleh ke Mukri? Nampak cantik dia berbaju Melayu hari ni Ustaz. Boleh ke? Boleh, silakan. Okey, silakan Mukri. Okey, kita paparkan. Nampak tak? Nampak tak? Nampak Ustaz? Nampak. Okey, tafadhal Mukri. Qala wal jawazimu 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul am wa du'a wa la fin nahyi wa du'a wa in wa ma wa man wa ma huma wa izma wa ay wa mata wa aina wa ay wa ayyana wa anna wa haythuma wa kaifuma wa idza fil sya'ri khassah. Okey. Ahsant, barakallahu fik, jazakallahu khair Mukri, barakallahu fik. Okey, terima kasih Mukri. Cuma ada sedikit saja yang perlu diperbetulkan. Wal jawazimu 18. Okey. Dan yang tadi kat bawah tadi dibaca dengan sya'ri. Sepatutnya dibaca dengan syi'ri. Syi'ri. Ya, betul. Izari hanya ada pada syi'r. Betul. Okey. Baik. Jadi kata pengarang rahimahullah, dia kata wal jawazimu 18. Jawazim ni semua sekali ada 18. Bermulalah daripada lam, lamma, alam, alamma sampailah kepada iza ni. Dan alaina an na'rifa bi anna jawazim ni tanqasimu ila qismain. Dia terbahagi ataupun kita boleh klasifikasikan dia kepada dua kelompok untuk mudah kita guna dia dalam ayat. Okey. 6 yang pertama tadi, fungsi dia jawazim ni yajzimu fi'lan wahidan. Dia hanya menjazamkan satu fi'il sahaja. Maksudnya dalam ayat yang ada jawazim yang ini, yang 6 yang pertama ni, hanya boleh ada satu sahaja fi'il mudhari' yang majzum.
Okey. Adapun baki lagi bermula daripada in sehinggalah idza tu, dia boleh yajzimu fi'lain, dia boleh menyebabkan dua fi'il mudhari' jadi majzum. Contohlah saya bagi, katakanlah saya guna in. In ni maksud dia sekiranya. Sekiranya macam dalam bahasa Melayu lah kita guna uslubus syarti. Okey. Contoh saya bagi, in tadrus tanjah. Sekiranya kamu belajar, Kamu akan berjaya. akan berjaya. Maka di situ kita nampak dua fi'il mudhari' yang majzum. Tadrus majzum kerana ada in dan dia adalah fi'il syarat. Tanjah akibat. Maksudnya kalau kamu belajar, akibatnya kamu akan berjaya. Dan kedua-duanya majzum. Okey. Jadi kita nak kenal pasti ni daripada 18 ni kita kena kenal pasti mana satu yang menjazamkan satu fi'il mudhari' dan bakinya itu menjazamkan dua fi'il mudhari'. Okey, ni banyak jadi pelajar-pelajar mesti hafal benda ni, tak kiralah guna lagu ke dan sebagainya, masing-masing boleh buat. Yang penting hafal Ustaz Betul. Okey. Baik. Al-an nantaqilu ila matni babi alamatil al-jazmi. Okey. Tadi kita masuk berkenaan dengan jawazim, sekarang kita berpindah pula kepada alamatul jazmi. Okey, saya nak persilakan pelajar saya untuk baca. Silakan. Siapa nak cuba? Okey. Batrisha nak cuba ke? Tafadhali. Boleh Ustaz. Okey, sila. Qala walil jazmi alamatan as-sukunu wal hazfu. Fa amma as-sukun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari' as-sahih al-akhir. Wa amma al-hazfu fayakunu alamatan lil jazmi في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Ahsanti, barakallahu fiik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Okey, sekarang kita berada pada bab untuk kita bincangkan berkenaan dengan alamatul jazmi. Okey, kata pengarang rahimahullah, dia kata walil jazmi alamatan, bagi jazam itu ada dua alamat. Okey, as-sukunu wal hasfu. Okey, sukun dan hazaf. Fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir. Sukun ni, baris mati ni akan jadi alamat jazam kepada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Apa dia sahih akhir? Lepas ni kita akan tengok. Dan wa ammal hasfu, hazaf ni menjadi alamatul jazam li fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir wa fi al-af'al al-khamsah. Dan hazaf ni akan menjadi alamatul jazmi bagi dua fi'il. Siapa dua fi'il tu? Pertama, yang mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah, dan yang kedua adalah al-af'al al-khamsah. Okey. Dari sudut strukturnya macam inilah kita boleh nampak akan ada dua alamatul jazmi terbahagi kepada dua, satu sukun dan yang keduanya hazaf. Okey, yang majzum bis sukun ni kita ulang sekali lagi, siapa? Yang majzum bis sukun adalah al-fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir, yang dia berakhir dengan huruf yang sahih, bukan huruf illah. Dan al-hazfu ni, hazaf akan jadi alamatul jazmi pada dua keadaan. Bagi al-af'alul khamsah, dia akan hazaf, dia akan majzum dengan hazaf nun, dan fi'il mudhari' al-mu'tal lil akhir dia akan majzum dengan hazfi harfil illah, dibuang huruf illah dia. Okey, kita akan fokus pada yang pertama dulu, iaitu as-sukun ni. Kata pengarang rahimahullah, fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir. As-su'al, ma hiya al-fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir? Apa tu fi'il mudhari' yang sahih akhir? Okey. Sebenarnya saya dah sebut tadi. Kita nak test pelajar kita. Apa maksud tu? Silakan. Siapa nak cuba? Dengan soalan Ustaz tadi. Silakan Imran. Fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf sahih, bukan huruf illah. Ahsanta, barakallahu fiik. طيب أي معنى فعل المضارع الصحيح الآخر إذا كان آخر الفعل ليس حرفا من حروف العلة. Okey, fi'il mudhari' ini akan jadi majzum bis sukun sekiranya dia tidak berakhir dengan satu daripada tiga huruf illah tu. Maksudnya dia berakhir dengan huruf selain daripada huruf illah tu. Maka fi'il mudhari' yang macam ni, contohnya apa ya? Yaktubu, yajlisu, yaqra'u. Okey, kita tengok contoh.
Ada di sini yal'abu, yanjahu, yasumu, yusafiru dan sebagainya. Kalau kita tengok pada fi'il-fi'il ini, pada hujungnya semuanya adalah huruf yang sahih, bukan huruf illah. Ingat, huruf illah ada 3, alif, waw dan ya. Kadang-kadang pelajar saya tertukar. Dia kata, "Ustaz, macam mana yaqra'u boleh ada kat sini?" Sebab pelajar boleh tertukar. Hamzah tu dia kata huruf alif. Ada beza di antara hamzah dan al-alif. Okey. Kalau berakhir dengan huruf hamzah, dia masih lagi huruf yang sahih, masih lagi fi'il sahih. Dan kita kena ingat, yang sahihil akhir ni dia berakhir dengan selain daripada huruf illah. Boleh jadi fi'il tu ada huruf illah tapi di tengah. Contohnya yasumu, ada waw di tengah dia, tapi dia masih lagi fi'il yang sahih kerana huruf terakhirnya adalah mim. Maka penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah, anak-anak sekalian, sekiranya idza wajadna hadhil af'al fil jumali tusbaqu bi adawatil jazmi fa alaina an na'rifa bi anna hadhil af'al majzum. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Fi'il yang macam ni sekiranya dia majzum, alamat jazamnya adalah as-sukun. Okey. Jadi itu cara kita nak mengenali untuk alamat sukun, Ustaz. Betul. Baik. Seterusnya, Ustaz, untuk hazaf. Okey. Kita pergi kepada contoh sukun. dulu. Okey, contoh Okey, masih lagi pada contoh sukun. Kita tengok mungkin kita boleh uji pelajar-pelajar kita. Boleh, Ustaz? Kita cuba. Okey. Ayat yang pertama ni saya tunjuklah dulu contoh dia macam mana kita nak i'rab. Lam yusafir Ahmadu ila Misra. Ahmad tidak bermusafir ke Mesir. Ahmad tak pergi ke Mesir. Kan? Okey. Yusafir di situ nahnu nara bi anna hunaka kalimatul lam. الفعل يسافر تسبق بأدوات الجزم على وهي لم فنحن نعرف الآن بأن يسافر مجزوم بسبب لم ويسافر لو نريد أن نعربها سنقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون في آخره. Maksudnya lepas daripada ni, kalau kita baca ayat bahasa Arab yang tidak ada baris sekalipun, sekiranya kita tahu kaedah ni, kita tahu macam mana nak letakkan baris pada fi'il ni. Janganlah kita baca lam yusafiru, apatah lagi lam yusafira. Kan? Sebetulnya kita kena baca dengan lam yusafir. Sebab sekarang ini adalah fi'il yang sahihul akhir dan dia didahului oleh lam, maka majzumnya adalah dengan as-sukun. Dia kena matilah di akhir, saya. Betul. Lam yusafir. Ahsan. Okey, baik, sahih. طيب المثال الثاني لم ينجح الكسول تفضل من يريد أن يعربها تفضل. Okey, silakan. Kita nak minta siapa tu? Syaidatul ke Minha? Minha, silakan. Okey, تفضلي. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون في آخره. طيب منها أحسنت بارك الله فيك. إجابتك صحيحة ولكن عندي سؤال. Yanjahu limadha majzum? Ma huwa sabab ala jazmi yanjahu? Apakah sebab alamat dia? Kenapa dia jadi jazam? Kenapa dia jadi majzum? Li'annahu al-fi'l al-mudari' as-sahih fil akhir. Okey, ahsant barakallahu fiik. Okey. Dia majzum bisukun kerana dia adalah fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Dan sebab kenapa dia jadi jazam? Kerana dia didahului oleh al-jawazim. Sebab itu di awal-awal tadi kita kata, kita tahu kenapa satu-satu fi'il ni boleh jadi majzum, li'anna dakhala alaihi jazimun. Yang 18 tu. Okey. Baik, seterusnya kita berpindah kepada alamat al-hazaf. Okey. Qala al-muallif rahimahullah wa amma al-hazfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari'i al-mu'talli al-akhir. Baik. Dia kata hazaf ni akan jadi alamat jazam bagi fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Al-mu'tal lawan kepada as-sahih. Sahih sihat, mu'tal maksudnya sakit. Maksudnya fi'il yang mu'tal ni dia berakhir dengan huruf sakit yang 3 tu. Boleh jadi berakhir dengan alif, al-waw dan juga ya. Okey. Anna akhir al-fi'li harfan min hurufil illah. Di hujungnya huruf illah, Ustaz. Betul. Okey. Contohnya yas'a, yarda, yad'u, yarju dan yu'ti. 5 contoh saya datangkan. Kalau kita perhatikan pada yas'a dan yarda, dia berakhir dengan huruf ya. Huruf ya.
Bukan huruf ya. Huruf apa tu? Huruf apa tu Ustaz? Kita tanya Batrisha. Batrisha, huruf apa Batrisha. tu? Huruf alif. Huruf alif. Okey. Huruf Huruf alif, yang nampak macam ya ni tapi tak ada titik namanya alif maksurah. Alif maksurah. Okey, jadi alif maksurah macam alif lah, kita anggap dia alif. Okey, dan seterusnya yad'u dan yarju dia berakhir dengan huruf waw. Dan yang terakhir yu'ti dia berakhir dengan ya. Okay, dan sebenarnya banyak lagi lah al-af'al al-mu'tal ni kalau kita nak cari. Saya datangkan 5 untuk jadi contoh kepada kita. Sekiranya kita nampak fi'il yang macam ni yang berakhir dengan alif, waw dan ya ni, sekiranya dia tusbaqu bi adawatil jazmi, dia didahului oleh adawatul jazmi, maka ketika itu dia akan jadi majzum dan alamat jazamnya adalah al-hazaf. Okey. Hazafnya dengan apa? Dengan hazaf huruf illah. Okey. Hazaf huruf illah. Betul. Dia bila majzum, kita akan buang huruf yang akhir ni. Okey. Kita tengok pada contoh ayat. Okey. Baik, ayat lam yas'a aliyun ilal majdi. Ali ni tak pernah berusaha nak berjaya. Itulah contoh dan terjemah mudahnya. Okey. Lam yas'a aliyun ilal majdi. Okey. Jadi yas'a ni kita tahu. Sepatutnya kalaulah jazam ada adawatul jazmi di depan, mesti berbaris mati kan? Betul. Okey, sekarang ni kita nampak baris atas ke? Adakah dia sedang majzum bil fathah? Tidak sama sekali kan? Okey. Fathah ni menunjukkan bahawa huruf yang dihazaf di belakang ni adalah huruf alif. Sebab dia alif maksurah Ustaz Betul. Sebab asalnya adalah yas'a, dibaca dengan panjang tu. Tapi bila ada lam, dia akan jadi majzum bi hazfi harfil illah. Maka i'rab dia akan jadi fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hazfi harfil illah fi akhirih. Okey. Fi'il mudhari' ni dia punya mauqi' majzum, hukum dia dan alamat dia adalah hazaf harfil illah fi akhirih tu. Okey. Ya Ustaz, mungkin nastarih qalilan. Naam. Saufa na'ud ba'da qalil, ibqu ma'ana fi barnamij sukses SPM 20 Wahid wa 20. Kita berehat seketika. InsyaAllah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij sukses SPM 20 Wahid wa 20. Hari ini kita dalam mata pelajaran Turath Bahasa Arab bersama dengan Ustaz Bat. Okey Ustaz. Jadi tadi kita dah menyebutkan dua perkara ataupun dua tanda iaitu sukun dan juga hazaf. Sekarang ni kita lihat untuk ayat yang Ustaz berikan tadi, kita menghazafkan alif maksurah. Betul Ustaz? Betul. Baik, boleh kita teruskan dengan latihan kita Ustaz? Okey, insya-Allah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita berada lagi pada tempat ataupun maudhi' yang kedua iaitu hazaf harfil illah. Okey, dan saya ulang sekali lagi, yang keadaan yang menyebabkan kita hazaf huruf illah adalah bila mana fi'il mudhari' itu mu'tal akhirnya, iaitu berakhir dengan huruf alif, waw ataupun ya. Contoh ayat seperti yang kita tengok ni, lam yas'a aliyun ilal majdi. Okey, bila mana kita nak i'rab seperti biasa ada 3. Ada mauqi'nya, ada hukum iaitu majzum, dan yang terakhir ada alamahnya. Maka di sini kita akan nampak yas'a tu berbaris dengan baris atas. Maksudnya huruf illah yang dihazafkan itu adalah huruf alif. Alif maksurah tadi. Okey, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Tafadhal, saya nak minta pelajar saya baca dan teruskan i'rab perkataan yang bergaris tu. Silakan. Okey, silakan. Siapa nak cuba ni? Fatih ke nak cuba? Silakan Fatih. Lam yad'u Muhammadin illa ala al-haqqi fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hazfi harfi illati fi akhirih. Ahsanta, barakallahu fiik, jazakallah khair. Bagus betul lah Fatih ni. Betul Ustaz Selain daripada jawab dengan betul, saya kagum tengok bendera kat belakang dia. Semangat dia masih ada lagi Ustaz. Semangat merdeka tu masih ada. Okey, terima kasih Fatih. Baik, jawapan tu betul. Okey, ahsan, barakallahu fiik.
yad'u fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasfi harfil illah fi akhirih. Kan kita nampak lam di depan dan ain tu berbaris dengan baris dhammah, baris depan. Maka dapatlah kita ketahui bahawasanya asal kepada yad'u tu adalah yad'u. Oh, huruf waw. Asalnya macam ni, okey. Dia akan jadi yad'u, dihazafkan waw ni bila ada lam di depan dia. Maka di sini kita akan nampak lam yad'u, tidak lagi dibacakan dengan yad'u. Okey. Lam yad'u Muhammadun illa 'alal haq, kan? Muhammad tu tidak mengajak melainkan kepada al-haq, kebaikan. Okey. Jadi fi'il mudhari' itu majzum dan alamat jazamnya adalah hazaf huruf illah pada akhirnya. Okey, kemudian ayat seterusnya, lam yu'ti Zaidun illa Khalidan. Zaid tak beri melainkan pada Khalid seorang je. Okey, sila tafadhal pelajar saya, siapa nak cuba jawab ni? Tafadhal. Siapa nak cuba? Batrisha. Ana Ustaz. Tafadhali. Tafadhali. Lam yu'ti Zaidun illa Khalidan. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi alfi harful illah. Okey. Betul? Okey. Hasfi harfil illah fi akhirih. Okey, jawapan tu dah lengkap sebenarnya. Bagus, barakallahu fiik. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasfi harfil illah fi akhirih. Baik, Batrisha, apakah huruf yang dihazafkan tu? Huruf apa agak-agak? Okey. Huruf ya. Huruf ya. Macam mana awak tahu huruf ya? Kerana dia berbaris kasrah. Ahsan, barakallahu fiik. Dia berbaris kasrah. Maksudnya asal yu'ti ni adalah yu'ti, dibaca dengan panjang sikit. Tapi bila ada lam di depan, dia akan menyebabkan fi'il mudhari' ni majzum, dan majzumnya dengan hazaf huruf illah. Jadi baris bawah. Baris bawah. Ta tu kekal dengan baris bawah dia. Macam tu kita nak tengok apa baris, apa huruf seterusnya. Yes. Okay, jadi faham? dengan baris tu kita boleh tahu apa huruf yang dihazafkan tu. Baik, Ustaz. Okey. Baik, okey, saya nak tanya pelajar saya. Lam yu'ti Zaidun illa Khalidan. Kita nampak ada satu Khalidan yang bagi atas lah kat belakang tu. Macam mana agaknya nak i'rab perkataan tu? Kita keluar tajuk sikit. Keluar tajuk sikit. Sambil-sambil kita ulang kaji. Saya nak tanya Minhah lah. Baik, Minhah, apa mauqi' Khalidan tu, Minhah? Terkejut ni, Ustaz. Apa dia? Mustasna minhu. Okey, mustasna jawapan dia, okey. Okey, baik, betul. Okey. Hebat betul Minha ni. Yang ni tak plan, Ustaz, Ini tak plan. Masya-Allah. Okey, Luar saja biasa. kita nak bagi hilang mengantuk sikit kan. Ni kalau tak kena tanya dia terkejut tidur kan. tu. Baik, jadi Khalidan di situ dia adalah mustasna. Mustasna bi illa. Dia jadi mansub sebab dia dikecualikan. Mustasna ni maksudnya dikecualikan, okey, pada tajuk al-istisna. Okey, baik. Okey, dan kita pergi pada alamat ataupun maudhi' yang terakhir, iaitu hazaf nun, iaitu yang berlaku pada al-af'alul khamsah. Okey, wa ammal hasfu fayakunu alamatan lil jazmi fi al-af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nuni. Okay, dia kata hazaf ni juga menjadi alamat jazam bagi fi'il mudhari' yang al-af'alul khamsah. Siapa al-af'alul khamsah tu? Pengarang kata yang rafu' dengan subutin nun. Yang rafu' dengan subutin nun ni ada 5 saja, kan? Af'alul khamsah tu 5. Okey. Jadi al-af'alul khamsah adalah al-fi'lul mudhari' alladhi idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin. Okey, af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang ittasala, yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir dua, ataupun dhamiru jam'in, ataupun dia bersambung dengan dhamiru jama', ataupun dhamirul muannatsah al-mukhatabah, ya untuk anti tu. Okey. Ini 5-nya. Okey, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Kelima-lima ini adalah wazan bagi al-af'al al-khamsah. Okey, sekiranya kita perhatikan, okey, bagi yaf'alani dan taf'alani, dia bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir untuk musanna. Okay. Bagi yaf'aluna dan taf'aluna, dia bersambung dengan dhamir wawul jamaah, dhamir jama'. Dan untuk anti taf'alina, dia bersambung dengan ya muannatsah al-mukhatabah. Okey, maka
kesemua fi'il yang berada atas wazan yang 5 ni kita panggil dia al-af'al al-khamsah. Okey, fi'il yang 5, special sikit fi'il 5 ni. Okey. Bagi fi'il yang 5 ni, cara i'rab dia bila mana dia didahului oleh adawatul jazmi, bukan majzum bisukun, bukan majzum bi hasfi harfil illah, sebaliknya dia akan jadi majzum bi hasfi nun. Ingat, 5 ni sekiranya ada adawatul jazmi di depan, kita akan buang nun ni. Nun dia kita buang. Jadi alamat jazamnya adalah dengan hazaf nun. Okey, maka kita akan tengok dia di dalam ayat. Contoh, at-talibani lam yahdura al-muhadarata. Okey, dua orang pelajar lelaki itu tidak menghadiri kuliah ponteng ni. Sekarang senang je nak ponteng kuliah kan. Tutup kamera dah selesai. Okey. Jadi asalnya ayat ni kalau tidak ada lam di sini, yahdura tu dibaca dengan yahdurani. Okay. Sekarang ada lam, maka fi'il mudhari' ini kita akan hazaf nunnya kerana dia sudah majzum. Kenapa kita tak baris matikan? Sebab dia adalah al-af'alul khamsah. Yang baris mati tu adalah fi'il mudhari' yang biasa, yang sahihul akhir. Maka fi'il ini bila nak i'rab dia kita akan kata fi'ilun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasfi nun. Okey, kita hazaf nun yang ada di sini. Kita hazaf dia sebab ada lam. Wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Okey. Bila kita hazaf nun tu kita akan nampak di belakang ni. Okey. Kita akan nampak di belakang ni bila dah hazaf nun kita akan nampak alif. Huruf alif tu. Alif tu sebenarnya dia memainkan peranan yang sangat besar. Dalam ayat ni sebenarnya dia adalah fa'il. Pelaku bagi fi'il tu. Huma, fa'il untuk dua orang, huma. Okey, sebab itu kita kata wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Okey, alif tu adalah dhamir. Dhamir ada banyak jenis. Ada muttasil, ada munfasil. Dia adalah dhamir yang muttasil. Dan hukum dhamir itu adalah mabni, kekal, dia tidak berubah. Fi mahalli raf'in fa'il, dia berada pada tempat fa'il. Okey. Jadi maknanya kita kena hazafkan nun, Ustaz, Betul. Okey, baik. Kerana dia adalah al-af'al al-khamsah. Ahsantum. Okey. Qala Allah Azza wa Jalla al-mu'minuna, maafkan saya, ini bukan ayat Quran. Al-mu'minuna lam yaqnatu min rahmati rabbihim. Orang-orang yang beriman itu mereka tidak pernah berputus asa daripada rahmat Tuhan mereka. Okey, kita nampak lam sebelum yaqnatu. Okey, sila siapa nak cuba i'rab yaqnatu ni? Tafadhal. Okey. Mukri. Boleh Mukri? Tafadhal. Boleh tak? Okey, sila. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasfin nuni fi akhirih. Wal wawu dhamiru muttasilun mabniyun fi mahallin raf'in fa'il wal alifu fariqatun. Baik, Mukri, kenapa awak kata dia majzum dengan hazaf nun? Kerana dia af'alul khamsah. Ahsan, itu jawapan yang saya nak. Itu point dia. Point dia khamsah. Maksudnya pelajar-pelajar faham. Okey, kenapa dia pilih alamat yang sedemikian? Okey. Betul jawapan Mukri tadi, fi'lun mudhari'un, mauqi' dia majzum, hukum dia, dan selebihnya adalah alamat dia iaitu hazaf nun. Dan di belakang ni kita akan nampak ada satu lagi alif. Okey. Alif ni bukan alif musanna tadi. Di sini pada fi'il yaqnatu ni ada huruf waw sebelum alif. Waw itu adalah fa'il. Kalau dalam fi'il yang musanna tadi alif fa'il dia, sekarang waw tu dhamir yang menjadi fa'ilnya. Okey, dan alif di belakang ni namanya adalah al-alif fariqah. Okey, alif fariqah. Itu nama dia lah. Okey. Baik, jelas anak-anak murid? Macam mana? Murid-murid kita ada nak tanya soalan Ada soalan tak? Nampak gaya macam faham semua macam faham. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Masya-Allah. Okey. Baik, ayat seterusnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Okey, lam tu'minu. Okey, tafadhal, siapa yang nak cuba? Sumayyah nak cuba ke? Tafadhali Sumayyah. Okey.
فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون في آخره والواو ضمير المتصل مبني في محل رفع فاعل والألف فارقة. Ahsanti, barakallahu fiik. Okey. Betul, tepat sekali ayat tu. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasfin nun min fi akhirih. Wal waw, iaitu waw ni dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Waw tu jadi fa'il dalam ayat dan alif tu adalah alif al-fariqah. Okey. Tu'minu fi'il madinya adalah amana yu'minu. Okey, tu'minu tu untuk antum. Okey. Baik. Ada soalan pelajar-pelajar saya? Kalau ada soalan silakan. Okey. Ada soalan berkait dengan tadi? Sebelum murid-murid kita nak sediakan soalan, kata kita rehat sekejap. Okey. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan menjadi ila bernamij Sukses SPM 20 Wahid wa 20. Kita dalam mata pelajaran turas bahasa Arab. Okey Ustaz. Bila kita sebut tentang turas bahasa Arab Ustaz, maknanya kita belajar bahasa Arab ni memang betul daripada buku asal tu saya. Betul. Baik, jadi sekarang ni kita nak lihat apakah di antara bentuk-bentuk soalan yang biasanya masuk dalam peperiksaan. Silakan Ustaz. Okey, baik. Okey, terima kasih Aiman. Okay, sekarang kita dah selesai berkenaan dengan apa kita kata teori lah. Kita dah belajar macam mana pembahagiannya, cara nak i'rabnya. Sekarang kita tengok dari sudut cara menjawabnya. Okey. Baik. Ayat Allah di sini, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu tengok macam mana Allah buat pada tentera bergajah tu? Okey, alam tara. Okey. Tara ni dia adalah fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah lah. Maksudnya di sini alif maksurah Ustaz. Yes, betul. Macam mana boleh tahu alif maksurah tu man? Sebab ada alam tu kot Ustaz. Sebab baris atas. Yes, sebab ra tu berbaris atas kan. Okey, tara. Maka i'rabnya adalah fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmihi hasfi harfil illah fi akhirih. Okey. Jadi, kita tengok dari sudut macam mana supaya kita boleh dapatkan markah yang maksimum lah bila kita jawab soalan i'rab ni. Okey. Baik. Di sini kita nampak soalan i'rab ni dia mengandungi 3 markah. Okey. Satu markah untuk mauqi', lagi satu markah untuk hukum, dan markah yang seterusnya adalah untuk alamat hazaf harfi illah. Okey. Jadi 3 markah. Jadi ingat, bila mana kita nak i'rab fi'il ni, mauqi'nya adalah fi'il tu sendiri. Okey. Fi'il mudhari' ni paling senang kita nak tentukan dia punya hukum. Senang sahaja. Kalau fi'il mudhari' tu, tara ni contohnya, di depan dia tak ada apa-apa adawatul jazmi ataupun an-nawasib, nawasib ataupun jawazim, dia akan kekal marfu'. Sekiranya ada nawasib, dia akan jadi mansub, dan sekiranya ada jawazim, dia akan jadi majzum, macam yang kita tengok ni. Okey. Jadi tara ni dia adalah fi'il mudhari' yang majzum bihasfi harfil illah kerana dia fi'il yang mu'talil akhir. Okey, fi'il yang berakhir dengan huruf illah. Okey. Seterusnya Ustaz. Okey, in tuzakir tanjah. Sekiranya kamu mengulang kaji ataupun kamu belajar, tanjah, nescaya kamu akan berjaya. Okey, kalau kita saya cuba Ustaz. Ya, sila. Tuzakir ni fi'il mudhari' betul Ustaz? Okey, betul. Kemudian dia mati Ustaz. Sakin. Majzum bisukun. Majzum bisukun. Betul. Okey. Dia majzum bisukun. Kenapa man? Dia majzum bisukun? Sebab Ustaz dia sebab apa Ustaz ya? Sebab dia ada berakhir dengan huruf sahih. Berakhir dengan huruf yang sahih. Yang sahih. Dia bukan huruf illah Ustaz Okey. Tapi di sini kita nampak ada in. Kalau kita ingat tadi di awal-awal alamatul jazmi ni yang ada 18, 6 yang pertama mansub menjazamkan satu fi'il mudhari', tapi in dia menjazamkan 2 fi'il mudhari'. Maka dalam ayat ini kedua-duanya adalah majzum.
Okey, kedua-duanya adalah majzum. Tuzakir majzum bisukun wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanjah pun majzum wa alamatu jazmihi as-sukun juga. Okey. Okey. Jadi i'rabnya kita akan sebut dengan fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun fi akhirih. Fi akhirih. Okey Ustaz. Macam saya ni boleh dapat sikit-sikit lah Ustaz ya. Okey. Itu dah cukup bagus man. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya kadang-kadang benda ni nampak simple tapi dia membantu kita. Contohnya terutamanya bila kita membaca al-Quran. Kita faham kenapa Allah datangkan ayat ni hilang huruf ya kat belakang dia. Kenapa kadang-kadang hilang nun kat belakang ni? Kita tahu. Ini rupanya dihazafkan nun sebab ada adawatul jazmi di depan dia. Contohlah saya ambil kita baca surah Al-Ikhlas. Ayat walam yakun lahu kufuwan ahad. Kenapa yakun? Kenapa baris mati? Kenapa tak guna yakunu je? Yakun dia berbaris mati kerana huruf sahih. Dia berakhir dengan huruf sahih di belakang dia dan ada lam di depan dia. Walam yakun. Maka kita tahu. Maka orang kata belajar bahasa Arab sia-sia itu tidak sama sekali. Bahkan dia akan membantu kita untuk lebih mentadabbur dan memahami konteks ayat yang Allah bagi dalam Quran. Okey Ustaz. Kita nak tanya murid-murid kita ni tentang topik kita pada hari ini Ustaz. Okey. Untuk soalan seterusnya. Okey. Ainama takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kamu berada, maut pasti mendatangi kamu. Silakan pelajar-pelajar saya. Sila, siapa nak cuba? Minha, dipersilakan. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون في آخره والواو ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل والألف فارقة. Ahsant. Miyah. 100 full mark. Okey, fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi hasfin nun fi akhirih wal waw ni dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il wal alifu fariqah. Ada alif fariqah. Okey. Betul. Sebab dia untuk takunu ya taf'aluna. Baik, kalau kita tengok ainama ni adalah jazimun. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Ustaz nak tanya pelajar Ustaz lah. Nak tanya Imran. Ainama ni menjazamkan berapa fi'il mudhari'? 1 ke 2? 2 Ustaz. 2. Kalau 2, mana lagi satu fi'il mudhari' yang majzum? Yang belakang tu, yudrikum. Belakang. Ahsanta. Yudrik. Kum tu dah jadi dhamir. Ahsant. Barakallahu fiik. Okay, maka di sini kita nampak dalam satu ayat ada 2 fi'il mudhari', satu majzum bihasfin nun, yang lagi satu majzum bisukun. Bisukun. Dia boleh 2 Boleh 2 sebab ainama di depan. Di mana saja. Di mana saja kamu berada, maut pasti mendatangi kamu. Al-maut tu jadi fa'il kepada yudrik. Okay. Dia mematikan kaf tu Ustaz Betul. Okey, baik. Okay. Maka kalau kita nak i'rab yudrik ni, kita akan sebut fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi as-sukun sebab dia berakhir dengan kaf. Okey, tidaklah disyaratkan kalau kat depan ni majzum bisukun, yang belakang pun mesti majzum bisukun. Tidak disyaratkan. Ia bergantung pada jenis fi'il mudhari' itu sendiri. Okey Ustaz. Okey, seterusnya ayat terakhir lah Ustaz Ya, ayat terakhir insya-Allah. Silakan Ustaz. Ayyana talqani ukrimka. Di mana saja kamu jumpa dengan saya akan muliakan kamu. Jumpa kawan lama tak jumpa kan. Jom kita jumpa. Jom aku belanja. Itu maksud muliakan. Kita mengikramkan orang dengan kita belanja dia kan. Okey. Silakan siapa nak cuba jawab? Sumayyah nak cuba? Silakan. Boleh Sumayyah? Boleh. Okey, silakan. Fi'lun mudhari'un majzum wa alamat jazmi hadfi harfi illah fi akhirih. Okey, barakallahu fiik. Okey, sebenarnya soalan ni level dia lebih tinggi berbanding soalan-soalan tadi. Dia ada sedikit boleh mengelirukan pelajar. Sebab pelajar akan nampak okey ada ya dan pelajar akan fikir mungkin ni fi'il mudhari' yang hazaf nun. Sebenarnya dia adalah fi'il mudhari' yang hazaf huruf illah. Okey. Nun ni tak ada kaitan dengan talqa. Sebenarnya asal kepada talqa ni adalah fi'il mudhari' talqa. Talqa. Nun di sini adalah nunul wiqayah. Nun al-wiqayah. Okey. Apa fungsi nun wiqayah?
Sinun wiqayah, nama pun wiqayah untuk mencegah. Dia nak mencegah fi'il mudhari' talqa tu daripada berbaris bawah. Kerana di sini ada dhamir ya yang menjadi maf'ulun bih yang bersambung dengan fi'il mudhari' talqa. Jadi sebenarnya ayyana talqa ni fi'il mudhari' talqa tu yang majzum, dan majzumnya dengan hazaf huruf illah. Jadilah dia talqani. Dan ayyana juga menjazamkan dua fi'il mudhari' iaitu satu lagi ukrimka. Ukrimka. Dia mensukunkan Ustaz. Mensukunkan, dia akan jadi majzum bisukun. Okey. Okey, maka qabla an nantahi hal indaka ayun nasiha khususan litulab SPM 2021. Tafadhal Ustaz. InsyaAllah. Abna'i talibati wa tullabi. Okey. Kita hinama nurid an nadrusa al-lughah al-arabiyyah. Bila kita belajar bahasa Arab ni, kita kena ingat, okey, bahasa Arab ni dia satu ilmu yang dalam. Tidaklah dengan kita belajar 2 tahun di SPM kita dah jadi pakar bahasa Arab ataupun kita dah boleh faham sefaham-fahamnya. Tidak. Okey, sekurang-kurangnya apa yang kita mula di sekolah ini, itulah yang akan menjadi titik ataupun batu loncatan kita untuk kita lebih memahami ayat ataupun bahasa Allah ini. Jadi jangan sesekali mengalah dalam belajar bahasa Arab. InsyaAllah sukses. Masya-Allah. Syukran Ustaz, dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada murid-murid yang terus setia bersama dengan kita dalam sukses SPM 2021. Terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Pertama sekali ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga pendidik Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu kerana telah mendidik anak-anak kami. Jadi besar harapan kami semoga Naufal berjaya dengan cemerlang dalam bidang Al-Quran dan juga bidang akademik serta apa sahaja bidang yang diceburi nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ayahanda dan isteri saya bonda kepada anak-anak kami Wak Abdul Aziz ingin mengatakan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendidik kerana telah mendidik anak-anak kami. Kami mendoakan semua pelajar SPM lulus dengan cemerlangnya dan menjadi insan kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para guru-guru dan asatizah di tersebut yang tidak lokek dalam mencurahkan ilmu-ilmu. Harapan saya semoga para pelajar tersebut dapat memanfaatkan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu di dalam bidang yang mereka pelajari dan semoga mereka mendapat kecemerlangan dalam SPM. Mudah-mudahan dengan ilmu mata pelajaran turas dapat membantu para pelajar untuk mengukuhkan hafazan dan semoga berjaya dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.